Malaysia dan Indonesia terus komited menjadi dua negara serumpun yang saling memerlukan. Dalam pertemuan empat mata antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Joko Widodo di Jakarta siang tadi mengukuhkan lagi keakraban yang sedia terjalin. Selain hubungan dua hala, kerjasama serantau melalui ASEAN juga ditingkatkan dan beberapa isu berbangkit akan terus dibawa ke meja rundingan. Kerjasama juga akan dipertingkatkan lagi ke peringkat yang lebih strategik, terutamanya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Tan Sri Muhyiddin diberikan sambutan negara dalam lawatan rasmi atas jemputan Presiden Jokowi ini. Beliau tiba di Istana Merdeka kira-kira jam 11.30 pagi disambut Presiden Jokowi dalam SOP ketat pencegahan COVID-19. Sebelum itu, kenderaan yang membawa Tan Sri Muhyiddin berarak melalui Monumen Nasional bersama rombongan pancaragam dan kumpulan yang memakai pakaian tradisi daripada daerah dan wilayah Indonesia. Lawatan sulung ke Indonesia ini menjadi tradisi lokasi pertama yang akan dikunjungi Perdana Menteri Malaysia. Sebaik tiba, lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya dialunkan. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya memeriksa kawalan kehormatan diiringi Presiden Jokowi. Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi turut memperkenalkan delegasi masing-masing sebelum menandatangani buku lawatan rasmi sebelum menghadiri mesyuarat secara bersemu ke empat mata di beranda Istana Merdeka ini. Mesyuarat berlangsung dengan mematuhi SOP pencegahan COVID-19 yang ketat. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan sidang media bersama sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Baitur Rahim di kompleks istana berkenaan. Sebagai jiran akrab dan juga negara tonggak ASEAN, Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang amat rapat. Saya ingin zahirkan rasa puas hati terhadap tahap hubungan dua hala yang bertambah kukuh di setiap peringkat. Saya percaya melalui semangat serumpun, sebarang isu-isu yang timbul dapat kita rundingkan bersama demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara dan juga rantau Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun, dan Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata dan sosial budaya. Kita akan terus memperkuat hubungan baik antar dua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat. Tadi saya sudah juga menyampaikan kepada Bapak Perdana Menteri Muhyiddin bahwa setiap saat ada masalah-masalah kecil atau masalah-masalah sedang, kita bisa langsung telepon jam berapapun. Jadi saya kira ini hubungan yang sangat baik. Dalam pertemuan empat mata itu juga, Malaysia membangkitkan keperluan untuk merangsang semula perdagangan dan pelaburan dalam suasana mencabar ketika ini. Ia membabitkan keperluan pergerakan rakyat kedua-dua negara untuk berulang-alik melalui SOP Laluan Hijau Timbal Balik RGL dan Peraturan Ulang Alik Berkala PCA. Juga percaya kedua-dua negara akan mencapai kata sepakat mengenai SOP ini dalam waktu yang terdekat. Apa yang penting ialah pihak berkuasa kesihatan kedua-dua negara perlu meneliti dan juga menilai situasi semasa COVID-19 di kedua-dua negara sebelum ianya dapat kita laksanakan. Setelah perbincangan mengenai RGL dan PCA dengan Indonesia selesai, ia bermakna Indonesia menjadi negara kedua selepas Singapura yang bersetuju melaksanakan. Skim itu bagi memenuhi keperluan pekerja yang berulang-alik antara kedua-dua negara. Mengenai isu serantau dan antarabangsa, Malaysia bertegas kempen anti sawit yang menjejaskan kehidupan pekebun kecil dihentikan. Selain isu politik di Myanmar dan Laut Cina Selatan, Malaysia akan terus bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, utama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries, dan inilah bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit utamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta perkebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan juga di Indonesia. Kuala Lumpur dan Jakarta memandang serius keadaan politik semasa di negara itu yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara terbabit.
Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Malaysia juga komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Di akhir lawatan ketika bertemu dengan media Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan kunjungan itu sangat istimewa dan berjaya. Perinciannya bersama wakil kami, Kevin Burdiato. Perbincangan di beranda empat mata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka bukan sekadar pertemuan, tetapi ia mesej jelas yang ingin disampaikan dua pemimpin ini. Saya duduk bersama dengan Pak Jokowi di barenda talk tu, body language-nya mesra. Tapi pentingnya lah menunjukkan dia meletakkan hubungan dua negara ini agak istimewa. Satu, you boleh rasa dia orang kata kehangatan, walaupun tak boleh bersalam. Tapi bila itu saya berjalan, waktu nak solat balik-balik. But ada baik dengan macam ini. Tengok muka walaupun pakai mask, tapi dia punya reaksi, respon, dia dengar. Jadi kalau maya tu kita tengok itu je, bukan itu je. Selain isu bilateral, serantau dan antarabangsa, kedua-dua negara turut berkongsi pengalaman pengurusan COVID-19 serta vaksin. Turut dibangkitkan keinginan Malaysia untuk terlibat dalam rancangan pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Selain membincangkan isu Rohingya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Joko Widodo turut memberi perhatian lebih berkaitan isu semasa di Myanmar yang boleh jadi akan menjejaskan keamanan dan kestabilan di kawasan ASEAN. Termasuk juga isu Laut Cina Selatan, kedua-dua pemimpin mahu mengelakkan ketegangan dan tindakan berkaitan ketenteraan dengan mengedepankan penyelesaian konstruktif menggunakan saluran diplomatik. Hubungan yang sedia ada baik dengan semangat serumpun akan terus dikekalkan Kuala Lumpur dan Jakarta. Kevin Burdiato melaporkan, Jakarta, Indonesia, TV3.